Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat kembali ke rancangan Pak Long berbicara. Yang pertamanya Pak Long nak cakap minta maaf kerana sepatutnya Pak Long Pak Long berbicara ni sepatutnya adalah secara mingguan, tetapi sejak 2 minggu yang lepas Pak Long banyak aktiviti yang dilakukan menjalani tugas-tugas Pak Long sebagai seorang pentadbir ya. Okey, untuk series yang kelima Pak Long berbicara pada hari ini, barangkali Pak Long nak bercerita pengalaman dan peristiwa yang berlaku ya sepanjang dalam tempoh 2 minggu ini. Kejadian ini berlaku kepada Pak Long sendiri sebagai pengalaman, dan apa yang Pak Long harapkan, mudah-mudahan pengalaman ini boleh memberi kebaikan ya kepada semua ya, sekurang-kurangnya. Okey, baik, kita bermula dengan daripada series yang pertama, bila berlakunya PKPD di kawasan Pak Long, dan juga seterusnya berlaku di kawasan taman-taman yang berhampiran dengan tempat Pak Long bertugas. Keadaannya sangat adalah kacau bilau. Berlaku kecelaruan dekat situ mengikut definisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Kecelaruan ini adalah berkaitan dengan keadaan semasa itu kacau bilau ya. Jadi kacau bilau itu menunjukkan bahawa bagaimana kehidupan penduduk di sekitar itu terhadap keadaan yang berlaku itu adalah sangat kacau bilau, tidak stabil ya. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, Pak Long dapati ada banyak dan kita tahu bahawa di Malaysia ini penduduk atau rakyat Malaysia ini adalah sangat prihatin, sangat berjiwa prihatin untuk membantu orang lain ya. Maka bila berlakunya PKPD itu, ada banyak yang Pak Long dapati bantuan-bantuan daripada orang luar untuk masuk ke tempat Pak Long ya. Pada peringkat yang pertama, Pak Long berpendapat dan tim Pak Long juga berpendapat bahawa sekiranya bantuan itu hendak disampaikan, maka seharusnya kita mengikut SOP yang telah ditentukan ya. Jadi apa yang Pak Long lakukan, ada beberapa pihak ya, terutamanya pihak yang ada kuasa di persekitaran tempat Pak Long bekerja ni, masuk Pak Long di luar ya, terutama sekali pentadbir yang di luar di sana. Maka mereka sangat prihatin ya. Mereka mula menyalurkan bantuan ya. Jadi pihak Pak Long terima dengan lapang hati. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, makin hari sampai dikatakan ada NGO lain ya yang cuba bantu. Macam Pak Long katakan tadi, pihak kita tidak ada masalah ya. Tetapi cuma apa yang berlaku, sudah ada communication yang berlaku selepas pemberian barang-barang itu. Walaupun mengikut SOP itu, barang-barang itu hanya boleh sampai di tempat pintu masuk ya, sebab kita tak benarkan untuk masuk ke dalam disebab langkah-langkah pencegahan SOP ya, yang agak ketat ya, supaya
penduduk yang mendiami di kawasan Pak Long ini tidak dijangkiti oleh COVID-19. Satu peristiwa itu ada NGOs yang terus minta kebenaran kepada kita, dan kita benarkan untuk pembahagian barang-barangan ataupun yang kita panggil sebagai food buckets untuk kerja Pak Long. Tetapi malangnya ada komunikasi yang berlaku, dan penceritaan itu adalah tidak sebagaimana yang sebenarnya berlaku di kawasan Pak Long. Berita itu telah pun dijadikan sebagai suatu isu, telah dikeluarkan, dinyatakan di surat khabar, malah dalam TV mengatakan bahawa berlaku kebuluran di kawasan Pak Long. Katanya sekatan yang dibuat itu sangat ketat sehingga kan tiada pergerakan berlaku, tiada pertolongan dibuat dan sebagainya. Maka itu telah menjadikan suatu isu lah, suatu isu. Dan Pak Long, pada pendapat Pak Long, kalau bercakap sebagai seorang pelatih kaunselor, Pak Long tidak boleh meletakkan 100% kesalahan itu kepada orang yang bercakap, orang yang bertanya dan juga orang yang memberi jawapan. Mungkin kita kena faham bahawa setiap individu itu mempunyai pandangan dan juga pendirian dan juga niat yang berlainan yang kita tidak tahu. Tetapi akhirnya perkara ini sudah menjadi suatu perkara yang besar. Sepanjang tempoh tersebut, pihak pengurusan Pak Long terpaksa mengendalikan dengan penuh hati-hati. Maka selepas pada keluar melalui surat khabar, surat khabar terutama sekali surat khabar Tamil dan juga channel TV Tamil, TV2, Astro Tamil, maka telah perkara ini telah menjadi view rendah di peringkat orang luar. Jadi banyak pihak mulai kontak Pak Long, bertanya itu dan ini, dan Pak Long cuba menjelaskannya, sampaikan sehingga kan ada beberapa pihak yang lain cuba secara profesional menghampiri Pak Long dan mula bertanyakan perkara yang sebenar, apa yang sedang berlaku. Dan akhirnya ada satu pertubuhan penempati pun datang masuk, dan kami memberi penjelasan secara detail dan membawa masuk kumpulan ini ke dalam tempat Pak Long bekerja, dan melihat dengan mata kepala sendiri, termasuk juga melalui pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi pada ketika itu juga kita juga mendapat kabar bahawa seorang menteri akan masuk, kerana beliau pun dah dengar lah, sebab sudah kita sampai ke dekat surat khabar dan TV, maka dia pun nak masuk lah, nak masuk untuk memberi bantuan. Tapi sebelum nak masuk tu, maka beliau telah hantar pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama dengan seorang pemimpin parti politik datang berjumpa dengan Pak Long. Kami duduk bersembang, bercerita, kemudian saya membawa Pak Long sendiri, membawa mereka ini masuk ke dalam ke tempat Pak Long, dan kita tunjukkanlah apa sebenarnya yang berlaku dan sedang berlaku. Dan mereka dapati apa yang diperkatakan oleh seseorang yang menuduh ataupun klaim bahawa mereka ini kebuluran, tidak dapat keluar dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang sudah menjadi fitnah. Jadi bila berlaku kesedaran ini, maka pihak pegawai JKN telah menghubungi pejabat dan menteri tersebut, dan kerana tidak ada agensi di situ, maka batallah rancangan menteri tersebut untuk masuk, dan beliau berjanji kemungkinan untuk masa-masa akan datang lah yang beliau akan melawat, tetapi tidak secara khusus kerana masalah yang telah diviralkan.
Selepas itu juga ada juga pihak berkuasa yang lain bersama dengan rakan-rakan mereka datang berjumpa dengan Pak Long, dan kami juga membuat dialog dan bercerita dan membawa mereka ini juga masuk ke dalam tempat Pak Long bekerja, dan kita juga menunjukkan kepada mereka apa yang sedang berlaku, dan mereka juga faham rupa-rupanya perkara yang telah diutarakan sebelum ini adalah sesuatu perkara yang yang fitnah, ya. Itu keadaan yang telah berlaku lah sepanjang itu. Tetapi pada dasarnya Pak Long rasa suatu pengalaman dan suatu teladan yang boleh Pak Long ambil, Pak Long bersama tim Pak Long dalam mengendalikan situasi yang sebegini, sehingga kan dan inilah apa yang Pak Long nak bagi kesedaran, ya, apa yang Pak Long nak ingatkan kepada hampa semua. Perkara yang mungkin kita bercakap daripada kapasiti kita sebagai seorang individu, jika kita tidak memikirkan secara lebih dalam, ya, apa yang kita nak bercakap, mungkin boleh menjadi suatu perkara yang viral kepada orang lain, dan akhirnya kita tidak memberi tumpuan kepada untuk kita selesaikan masalah, tetapi kita menambahkan masalah. Okey, baik. Selepas kepada pengertian telah berlaku, dan Pak Long pun nak tunjuk kepada hangpa semua, ya, beberapa soratan dekat surat khabar, berkenaan perkara tu, ya. Ini juga, ya. Jadi ini Pak Long tak faham lah kan bahasa Tamil, bahasa Tamil, ya, dituliskan di bawah surat khabar Tamil. Jadi Pak Long bila Pak Long dapat interpretation daripada ini, didapati terima kasih kepada beberapa pemimpin politik dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, serta orang-orang yang ada kuasa, ya, di sekitar Pak Long menafikan kepada tuduhan baru yang pertama, dan alhamdulillah dia mula direda, dan manajemen Pak Long dapat fokus kepada tugas hakiki, ya. Okey, selepas pada itu mula bantuan masuk secara adil, tidak ada masalah, sebab konsep Pak Long senang saja. Barang siapa yang ingin membantu ataupun menambah bantuan kepada orang-orang Pak Long, ya. Jadi Pak Long tidak ada masalah. Pak Long berdiri di sini sebagai seorang pentadbir, ya. Kemudian even syarikat Pak Long sendiri, ya, telah pun memberi sumbangan yang banyak, ya, food buckets kepada semua orang yang bekerja di syarikat Pak Long, ya. Kemudian sampai satu ketika pula yang menjadi satu kebimbangan ataupun satu pertanyaan, ataupun apa yang barangkali mungkin Pak Long katakan tadi, ya, kecelaruan ataupun kedegilan, ya. Ini topik yang kita nak cerita pada hari ini lah, ya. Selepas pada itu ada lagi WhatsApp yang Pak Long dapat kena pasti, sehingga melibatkan PDRM, ya, ya. Ada bendera putih, jadi dinaikkan, mengatakan bahawa, bermaksud bahawa seperti yang mana kita semua tahu, bendera putih ini adalah satu perkara yang kita nak minta pertolongan, sebab barangkali makan dah tak ada dan sebagainya. Sedangkan sebelum isu bendera putih ini timbul, Pak Long rasa dah ada 4 ataupun 5 bantuan yang telah diberikan melalui syarikat, melalui NGOs, badan-badan tertentu. Dan Pak Long kalau mengikut perkiraan, setiap individu tu, setiap unit rumah tu, paling tidak mereka sudah ada, paling kurang, ya, kalau mengikut perkiraan Pak Long, sudah ada 50-60 kilo beras
barang asas, ya. Jadi masih lagi naikkan secara bendera putih melalui WhatsApp pada masa yang pendek, dan benda ni dah trigger lagi sekali, dan untuk kes ini adalah kepada PDRM. Bila kita pihak PDRM minta masuk dan untuk berjumpa dengan ni, kita pun bersama-sama dengan pihak pengurusan masuk Pak Long, kita pun pergi ke rumah beliau yang membuat benda ni, bendera putih ni, dan kita tanya, kita tanya, dan akhirnya perkara itu berlaku disebabkan salah faham kerana orang lain cakap, orang lain yang suruh dia buat. Maka akhirnya barulah pihak PDRM, mereka ni ada peruntukan untuk diberi kepada orang yang benar-benar susah, dan kita berpendapat, Pak Long berpendapat, kami berpendapat semua bahawa adalah lebih baik jika ada peruntukan itu disalurkan kepada kepada mereka yang benar-benar memerlukannya. Dan selepas kita selesai melihat apa yang telah berlaku, kejadian yang benar, dan akhirnya PDRM mengaku bahawa ini mengangkat bendera putih yang dibuat oleh di kalangan pekerja Pak Long itu adalah satu kesilapan yang besar, satu kesilapan yang boleh menidakkan bantuan yang seharusnya pergi kepada yang lebih berhak. Itulah Jadi secara senarionya, secara keseluruhannya, kita dapat melihat betapa kacau bilau berlaku, bagaimana interpretasi, definisi yang dibuat setiap individu tadi boleh kadang-kadang bukan memberi kebaikan, tetapi juga kadang-kadang boleh memberi keburukan kepada kita dan juga kepada orang lain. Sebagai contoh macam Pak Long katakan tadi, seharusnya kalaulah benda itu terjadi misalnya, disalurkan lagi bantuan kepada orang Pak Long, yang sedangkan mereka ni sudah menerima 3 atau 4 atau 5 series bantuan. Dan sepatutnya bantuan itu kita salurkan kepada orang yang lebih berhak di mana-mana kampung yang berhampiran, yang mungkin tak bekerja, tidak ada barang asasi dan sebagainya. Jadi inilah masuk Pak Long bahawa topik yang kita nak ceritakan pada hari ini, sama ada benarkah kecelaruan ke ataupun kedegilan. Ini masuk Pak Long. Ini yang Pak Long nak cuba utarakan untuk perbincangan kita pada hari ini, Okey, di dalam psikologi, kecelaruan ini boleh kita kaitkan dengan disorder, disorder. Maksud tadi ada bercelaru, kecelaruan, kacau bilau. Kalau di bawah Dewan Pustaka dan Bahasa, dia lebih kepada keadaan, tetapi di bawah psikologi dia ini melibatkan juga cara kita berfikir, keadaan mental kita stabil atau tidak, sama ada kita bercelaru atau tidak, cara kita berfikir, kita dalam keadaan mental yang stabil atau tidak, versus kedegilan. Kedegilan ini adalah lebih sifat kepada sifat peribadi kita, bagaimana sifat kita, cara kita bertindak misalnya. Jadi kecelaruan tadi jelas, kecelaruan tadi adalah kacau bilau yang sedang berlaku di dalam fikiran kita, di dalam perbuatan kita, dalam emotion kita, dalam feeling kita. Yang ini juga, kedegilan ini juga perkara yang sama, tetapi jelas bahawa dia ada core, dia wujud kepada sumber yang tertentu. Kedegilan, engkar kita, degil kita, kenapa jadi begini. Jadi ini pada Pak Long, pertimbangan di antara kecelaruan ataupun kedegilan ini, bila kita membawa kepada konsep counselling, dia ada cara-cara yang tertentu untuk kita buat siasatan, berdasarkan kepada teori yang tertentu. Misalnya kita kata kalau orang tu celaru, disorder, jadi disorder ni kenapa, dia rasa macam tidak rasa selamat, dia rasa macam susah hati, dia macam rasa risau, keluar daripada fikiran, keluar daripada feeling dia, emotion dia, keluar melalui behavior dia, kerana sebab-sebab yang tertentu, cara beliau berfikir dan sebagainya. Jadi itu dia.
Jadi ada banyak cara ya, ada banyak cara, banyak teknik. Di antara teknik-teknik yang Pak Long sedang buat sekarang ni, Pak Long sedang ada 2-3 orang clients ya yang berkaitan dengan anxiety ya. Contohnya rasa macam takut, tidak yakin ya, sampai kadang-kadang sampai bersifat membawa kepada simptom kepada tubuh badan, termasuk pening kepala, menggigil, rasa tidak semangat, badan lesu ya. Itu antara simptom-simptom yang sampai ke peringkat disebabkan kerana anxiety contohnya. Okey, jadi ada banyak teknik yang boleh kita bawa melalui bagaimana kita nak buat penyelesaian, nak tolong berkenaan dengan anxiety. Jadi antara teknik-teknik yang barangkali boleh, yang pertamanya kalau yang paling sesuai yang Pak Long rasa lah, di antaranya adalah CBT, REBT ya. So Cognitive Behaviour Therapy kita boleh bagi kepada dia. Sebenarnya apa yang berlaku ini adalah kerana cara dia berfikir. Cara dia berfikir dan banyak dia meletakkan cara pemikiran itu kepada negatif rather than positif ya. Sebenarnya kalau kita bagi ya setiap manusia setiap dalam keadaan ya pasti kita akan ada senarai. Kalau kita boleh senaraikan ya yang positif dan negatif, dan kita fokus patutnya kepada yang positif. Jadi insya-Allah kita akan dapat mengurangkan perasaan anxiety kita. Okey. Berbalik kepada kedegilan. Kedegilan lebih kepada sifat bagaimana pembentukan. Ini bukan juga apa yang Pak Long nak kata bahawa itu satu kesilapan pada diri dia, dan barangkali mungkin di dalam perkembangan hidup dia ya. Personality yang timbul pada diri dia itu, bagaimana dia menjadi tidak percaya kepada orang, lebih mempercayai sifat diri dia. Personality ini dikembangkan. Jadi barangkali kita kena tengok juga melalui barangkali teknik psikoanalisis ya. Kita kena cek balik bagaimana adakah kesan daripada perkembangan mula dia daripada kecil sampai dia meningkat dewasa itu, ada perkara-perkara yang kita katakan sebagai unsettled business yang menyebabkan dia jadi macam tu. Jadi semua perkara ini akhirnya di dalam psikologi kita tidak melihat bahawa manusia itu 100% dia salah ya. Jadi dia salah ataupun dia tidak faham, dia mengalami ini semua kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi antara tugas sebagai kaunselor ya, kita harus memeriksa semua ini supaya akhirnya kita memberi bantuan kepada mereka melalui psycho-education, barangkali informasi yang banyak, yang tertentu, ataupun kita bagi teknik-teknik untuk memberi panduan kepada mereka supaya mereka boleh nampak dekat mana silapnya mereka, supaya mereka balik ke pangkal jalan dan menjadi manusia yang lebih positif, yang lebih produktif. Tuan-tuan, saudara-saudara, maklum, Pak Long, Matam, Mangah. Apa khabar semua sekali lagi ya? Jadi Pak Long harap dalam keadaan sekarang ini berlaku sekali lagi kecelaruan di mana-mana ya. PKPD masih berlaku dan sudah setengah sudah diangkat, tetapi keadaan term and conditionnya maksud tadi kita masih lagi tidak pasti apa yang berubah, apa yang tidak berubah, dan ada kemasukan elemen-elemen politik, ada kemasukan pandangan-pandangan yang lain, yang akhirnya kita nampak kecelaruan ini semakin hari semakin tebal, semakin hari semakin memuncak, dan akhirnya apa yang Pak Long nak bagi tahu memberi kesan yang negatif ya, yang tidak baik kepada orang-orang kampung macam Pak Long misalnya ya, rakan-rakan Pak Long misalnya, yang kita tidak mendapat maklumat secara jelas. Ya, memang kita faham dalam keadaan dunia tanpa sepadan hari ini, tetapi apa menjadi masalah kepada kita, sama ada berita-berita yang disampaikan melalui media itu mempunyai hak eksklusif kebenaran atau tidak. Tetapi kalaulah
ada juga manusia-manusia yang sekarang ini ambil kesempatan, contohnya membuat cerita-cerita tidak benar dan sebagainya. Ini akan menyebabkan suasana menjadi tidak tenteram, kacau bilau, dan susah untuk kita mengendalikannya. Walaupun Pak Long tidak boleh bercakap secara skop yang lebih besar, tetapi Pak Long memahami sebagai seorang pentadbir betapa susahnya apa yang Pak Long alami 2 minggu yang lepas contohnya. Berapa susahnya untuk kita memberi penerangan, berapa susahnya kita nak bagi kesedaran bahawa apa yang sebenarnya idea yang berlaku, self idea ataupun community idea, dan juga apa reality yang berlaku. Gap antara gap inilah yang kita sebagai seorang pentadbir, sebagai seorang kaunselor atau siapa juga untuk mengisinya dan memperjelaskannya kepada semua orang supaya orang akan faham. Tetapi isunya sekali lagi bahawa setiap manusia itu unik. Ya, mereka mempunyai pandangan, penerimaan, tafsiran yang berlainan antara satu sama lain. Jadi berapa cepat usaha kita untuk mengurangkan, untuk memenuhi gap ini, ya, memahamikan semua orang, itulah arah kejayaan. Berapa cepat untuk kita dapatkan itulah menunjukkan betapa cepat juga kejayaan yang kita akan dapat. Ya, jadi Pak Long rasa kesedaran ini, perbincangan untuk siri yang kelima ini lebih kepada sekitar sekali lagi kesedaran, ilmu yang kita dapat. Kita kena cek sama ada apa ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat itu adalah yang benar, ya, yang benar, yang telah dikonfirmkan, dan tindakan yang kita ambil itu berdasarkan kepada perkara yang benar. Maka barulah akhirnya kesimpulan yang boleh kita buat, kita mendapat kepuasan ataupun kita mendapat hasil natijah daripada apa yang kita buat itu adalah lebih baik, lebih positif, lebih maksudnya memberi kebaikan kepada semua orang. Akhirnya hampa semua sekali lagi sebagai ejen di dalam masyarakat, ya, harus memainkan peranan. Yang paling penting adalah kita memberi maklumat yang betul, ya, maklumat yang betul kepada rakan-rakan kita, sahabat andai kita, saudara mara, dan orang-orang di sekeliling kita, supaya kita tidak menjadikan perasaan-perasaan macam Pak Long kata tadi lah, ya, yang tidak tenteram dan sebagainya ini, yang boleh kadang-kadang kita mengambil tindakan yang tidak sewajarnya. Sebagaimana yang kita sedar semenjak ini ada statistik menunjukkan bahawa kenaikan masalah kesihatan mental. Yang paling kita takut, ya, sebagai seorang kaunselor dan juga orang lain pun lah, ya, antara perkara yang sangat kita takuti adalah kes bunuh diri. Kita sudah nampak peningkatan yang sangat ketara tentang kes bunuh diri. Jadi inilah sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab, Pak Long menyeru kepada rakan-rakan semua, saudara mara, sahabat handai, siapa juga yang di luar sana, ya, marilah kita sama-sama kita cuba. Kalau kita tidak ada kuasa untuk mengubah secara polisi, kita tidak ada kuasa untuk mengubah secara yang lebih besar, maka kita ubahlah, kita sedarkanlah rakan-rakan yang berhampiran dengan kita supaya mendapat maklumat yang benar, supaya boleh mempraktikkan tindakan yang benar. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan kepada kita, membuka pintu hati kita, pakat-pakat semua, kita sama-sama sedar, kita sama-sama kena bersama sekarang untuk berjuang ke satu arah saja. Ya, kita harus terus perang memerangi COVID-19, ya, supaya kita boleh hidup kembali seperti sedia kala. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang mendengar celoteh Sembang Pak Long berbicara pada siri yang kelima ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk siri yang akan datang.
Pak Long doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, jaga diri, jaga semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.